Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan bermula dengan fasa pertama yang melibatkan anggota barisan hadapan. Fasa kedua yang melibatkan golongan berisiko tinggi dan fasa ketiga untuk masyarakat umum akan dilaksanakan selepas itu. Pusat-pusat vaksinasi juga telah dikenal pasti di lokasi yang berdekatan dengan anda. Justru saya menyeru kepada anda semua agar mendaftarlah sejurus saja pendaftaran untuk mendapatkan vaksin ini dibuka. Cukup mudah. Anda hanya perlu mendaftar menggunakan aplikasi MySejahtera. Anda akan dimaklumkan tentang bila dan di mana perlu mendapatkan vaksin anda. Vaksinasi ini amat penting untuk kita semua bagi membentuk imuniti berkelompok supaya kita dapat bersama-sama membendung wabak ini daripada terus merebak. Marilah kita bersama-sama melindungi negara yang kita cintai ini dengan mengambil suntikan vaksin. Lindung diri, lindung semua. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan kami di Malaysia hari ini. Ya, bertemankan saya dan juga berganding bersama dengan Masila dan juga Faria pada hari ini. Selamat pagi, insyaAllah buat semua. Diharapkan sihat sejahtera kan. Hari Isnin ni kena ceria sedikit kan. Pastinya rutin harian ni bila hari Isnin ni kita nak memikirkan apa lagi yang perlu disiapkan sebab 2 hari kita dah bercuti kan. Semalam kita dah tengok AJL 35. Dah dapat keputusannya. Netizen semalam jari tak berhenti sebab kita dah menantikan AJL 35 ni pada tarikh yang sepatutnya diadakan tetapi ditangguhkan disebabkan situasi semasa dan sebagainya dan akhirnya semalam diadakan AJL ke-35 dan kita ucapkan tahniahlah kepada para pemenang AJL 35. Gila. Okey. Dan ucap tahniah juga kepada tim produksi kan yang menjayakan AJL 35 walaupun dalam keadaan norma baharu ini kan pastinya sesuatu yang baru, tiada penonton tetapi masih lagi perlu menjaga kawalan kendiri mereka. Kalau kita tengok penari-penari pun ada kan jarak yang tertentu telah ditetapkan oleh mereka. Kita melihat satu penganjuran yang begitu berprestij dalam norma yang begitu baru. Sebelum ni kita tak pernah lihat penganjuran AJL sebegitu. Sebelum ini dipenuhi dengan penonton-penonton, sorakan penonton dan sebagainya. Itu pastinya membantu ataupun memberi semangat kepada peserta-peserta yang bertanding. Tapi walau bagaimanapun tahniahlah kita ucapkan kepada mereka kerana perform sangat malam tadi. Betul. Jadi kita nak ucapkan tahniah kepada pemenang AJL kali ke-35. Kakak Azraf, Noki dan juga Lokabi dengan lagunya Gila dan di tempat kedua kita semalam mengangkat kembali sebenarnya Aina Abdul. Betul. Kalau sebelum ini kalau tahun lepas penuh kontroversi tapi untuk tahun ini Aina Abdul berada di tempat kedua dengan lagunya Semalam dan ini dah orang lama Datuk Jamal Abdillah berganding bersama orang baru Wani Asrita dengan lagunya Belenggu Rindu di tempat ketiga. Vokal terbaik tak dinafikan Ernie Zakri. Itu memang dah ini ramai buat ramalannya lah kan. Betul. Dan juga bersama terbaik Zizi Kirana. Tadi ada cakap kepada semua pemenang. Nanti insya-Allah kami dekat di Malaysia hari ini pun akan memanggillah pemenang-pemenang AJL. Jadi anda kena tunggu nanti. Baik. Kita teruskan topik kita hari inilah. Bercakap tadi kita dah sentuh bagaimana AJL 35 ni perlu mengikut SOP dalam keadaan norma baru. Jadi ini berkenaan dengan SOP. Kalau anda ingkar, ini yang terbaru akta yang telah dibuat pindaan Ordinan Darurat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 pindaan 2021. Katanya akan dikenakan kompaun atau denda sehingga RM10,000 sekiranya anda ingkar berkenaan dengan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan ini. Dan katanya denda RM10,000 ini dikenakan kepada mereka yang melakukan kesalahan berulang. Kalau sebelum ni kan walaupun kita melakukan kesalahan sekali, 2 kali, 3 kali dan sebagainya masih lagi dikenakan denda RM1,000 tapi berkuat kuasa pada 11 Mac 2021 kompaun itu dinaikkan dari RM1,000 kepada RM10,000.
RM10,000. Walau bagaimanapun jika dikenakan kompaun RM10,000 itu, kita bolehlah dapatkan diskaun kompaun tu daripada pejabat kesihatan. Kita tak nak sebenarnya masyarakat macam terlena ataupun teralpa tentang perkara ini. Mereka mungkin beranggapan mungkin RM1,000 tempoh hari, mungkin sedikit. Lepas tu kerajaan menaikkan RM10,000 kompaun itu. Lepas tu bila kerajaan naikkan RM10,000 tu, mungkin ada di antara kita tak apalah, RM10,000 boleh kita buat rayuan lagi. Betul. Kan. Kita tak mahu perkara sebegitu rupa. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita terapa tentang perkara ini. Salah satu lagi perkara yang mungkin kita terlupa, tahu tak, baru-baru ini kompaun telah pun dikeluarkan RM10,000. Kesalahannya cuma kecil sahaja. Bukan kesalahan tidak memakai pelitup muka, bukannya tidak menyebar suhu dan sebagainya. Cuma meletakkan pelitup muka di bawah dagu. Pun dikenakan RM10,000 juga. Itu jadi maksudnya dekat sini, walaupun kesalahan itu kecil, tetapi nilai itu adalah RM10,000 juga. Kita perlu bagi tahulah sebenarnya, kadang-kadang pasal tak, dulunya ada pemilik premis perniagaan, dia tunggu tahu dekat depan premis makanan. Sekarang ni dah tak ada dah. Betul. Sekarang ni pandai-pandai kita lah sebenarnya untuk nak memeriksa suhu ataupun nak mengimbas kod aplikasi MySejahtera itu. Yalah, sebab kita dah lama kan dalam setahun dah kita kan? berdepan dengan situasi ni. Takkanlah mungkin pada bulan yang pertama kita masih lagi tak terbiasa dengan norma baru dan sebagainya, tapi sebab kita dah setahun menjalani kehidupan dalam situasi yang kita perlu sentiasa mematuhi SOP. Kalau kita nak masuk ke sebuah premis itu, kita perlu scan MySejahtera code dan sebagainya. Dan saya rasa macam tak ada alasan lah untuk kita terlupa melakukan perkara sedemikian. Betul. Dan okey, baik, itu dia. Kita sebenarnya nak memperkatakan dengan lebih panjang lagi berkaitan dengan kompaun RM10,000, dan sebentar lagi juga Farhia akan menemu bual Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur. Kita nak bercakaplah tentang pematuhan SOP ini, dan difahamkan juga pematuhan SOP ini ada yang makin lama makin kerap juga. Contohnya kita baru dapat tahu semalam kes dekat Johor pun, kan? Pusat hiburan yang dibuka. 109 orang ditahan. Macam tak takut kan? Itulah macam walaupun dah tinggi nilainya tapi masih lagi berlaku. Baik, setelah kita akan teruskan perbincangan itu sebentar saja lagi. Sebelum itu kita nak kongsikan terlebih dahulu artikel akhbar hari ini. Kita mulakan di berita harian terlebih dahulu. Ini berkenaan dengan telur ni. Telur dari sebuah ladang ayam di Jeram dilarang dijual susulan penemuan bakteria SE. Kita bacakan lanjutan laporan ini di halaman ke-6 berita harian. Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV semalam mengeluarkan larangan penjualan telur sebuah ladang ayam di Jeram, Selangor. Susulan penemuan bakteria Salmonella enteritidis SE produk itu di Singapura. Jadi larangan penjualan telur dari ladang yang menggunakan kod CES 008 milik syarikat Lei Hong Berhad di pasaran tempatan sebagai telur saja itu sehingga keputusan siasatan diperolehi. Jadi hanya satu je daripada 10 ladang ayam milik syarikat itu di Jeram, iaitu CES 008 mengeksport telur ke Singapura. Jadi mereka mengambil langkahlah semata untuk memhentikan dululah larangan, mengeluarkan arahan melarang jual telur yang telah dicemari oleh bakteria SE ini, Salmonella. Kita takut juga disebabkan pemakanan ni kan kadang-kadang boleh mengakibatkan nyawa dan kesihatan kita kan, menjejaskan tahap kesihatan. Baik, itu di berita harian. Seterusnya di NST, ini mengenai Getting Tough. Kita baru cakap tadi mengenai kompaun yang dikenakan sebanyak RM10,000 tadi. Perinciannya ada di halaman kedua dan juga ketiga. Flurry of compounds issued for violation. 109 in Johor compounded RM10,000 each. Pahang Club owner fined RM50,000. Perinciannya di halaman kedua ini menyatakan bahawa di Johor sebuah premis dikenakan, pemilik premis dikenakan kompaun sebanyak RM50,000 atas kesalahan, dan 109 orang dikompaun RM10,000 maafkan saya, setiap seorang kerana berhibur di pusat hiburan, dan difahamkan pusat hiburan tersebut tidak memiliki lesen yang sah dan juga beroperasi pada waktu ketika pelaksanaan perintah sekarang kan kita tidak boleh, pusat hiburan tidak dibenarkan untuk beroperasi, tapi mereka beroperasi secara haram, dan ini sebenarnya bukan kesalahan kali pertama pusat hiburan tersebut. Ini adalah kesalahan saya kira kali ketiga yang dilakukan oleh pemilik premis hiburan terbabit. Dan kita faham bahawa jumlah kompaun yang dikenakan itu adalah yang terbesar yang dikenakan sejak kompaun RM10,000 ini dikuatkuasakan pada 11 Mac lalu, iaitu secara keseluruhannya jumlahnya adalah sebanyak 1.13 juta
juta ringgit. Dan nanti kita akan bersama Fariha dan juga Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur untuk perincian mengenai kompaun RM10,000 ini dan sebagainya lah. Dan seterusnya kita akan bersama Afad untuk perincian di Harian Metro. Ya, di Harian Metro berita berkaitan dengan SOP semuanya dimuatkan di muka depan, tetapi saya nak kongsikan di bahagian belakangnya, iaitu cerita berkaitan dengan sukan lah. Kali ini sukan yang difokuskan adalah sukan sepak takraw, di mana Astaf Libas Ahmad Ismail mempersoalkan kredibiliti Badan Induk Sepak Takraw Asia. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Asia Astaf, Datuk Abdul Halim Kadir berkata tindakan yang bakal diambil kepada Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia, Datuk Sri Ahmad Ismail, mendapat sokongan sebuah anggota eksekutif Astaf dalam mesyuarat berlangsung 90 minit secara maya di pengerusikannya Jumaat lalu. Ahmad Ismail berdepan tuduhan cuba mencemar dan juga merosakkan nama baik Badan Induk Sukan itu kerana persoalannya kat sini. Kerana apa agaknya peristiwa ini berlaku, di mana Datuk Ahmad Ismail ini mempersoalkan kesahihan Kongres Astaf yang berlangsung pada 1 Mac lalu, dan perkara itu disahkan oleh Presiden Astaf Datuk Abdul Halim Kadir dalam mesyuarat yang diadakan secara maya. Jadi kita harapkan perkara ini mesyuarat bukan saja sepak takraw, malahan apa saja mesyuarat kadang kita tak dapat kata putus. Kadang-kadang ada juga pertelingkahan dan sebagainya. Jadi kita harapkan dapatlah menemui satu jalan yang betul supaya dapatlah kita mengurangkanlah sikit kan kekacauan apa semua melibatkan konflik dalam institusi sukan ini, khususnya sukan sepak takraw ini. Okey, baik, itu dia di NST Bitarian dan juga di Harian Metro. Jadi banyak lagi perkongsian yang menarik akan kami berikan kepada anda semua, dan sebentar lagi seperti mana yang kami wawarkan, jadi kita bertuah pada hari ini kita akan bersama dengan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur. Banyaklah persoalan yang akan kita bincangkan, kompaun dan juga berkaitan dengan Sekatan Jalan Raya ni pun kita boleh tanyakan juga. Baru isu juga kan. Baru ni kan. Betul, sebab kita tengok dekat Plaza Tol Gombak semalam hampir 4 km kesesakan berlaku. Tapi itu adalah salah satu daripada perkara yang harus kita lakukan untuk kita mempersoalkan, kita bertanyakan kepada pengguna jalan raya ni, andai kata mereka ni melanggar SOP. Kita takut pemerintah negeri sebab ianya juga sedikit sebanyak dapat membolehkan penularan pandemik ini berlaku. Sebab kita tak naklah rentas negeri. Betul, sekarang rentas daerah dibenarkan, tapi rentas negeri masih lagi belum dibenarkan. Jadi kepada anda semua, sabarlah kan. Kita semua bersabarlah, tak dapat nak balik kampung dan sebagainya. Jadi sama-samalah kita patuh SOP dengan setiap arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Okey, sebelum kita berehat dulu, sebab nanti kita akan bersama dengan Tan Sri Abdul Hamid Badur, Ketua Polis Negara. Kita nak dengar dulu pandangan orang ramai berkenaan dengan kebenaran dah boleh melancong ni, kan? Tapi kena patuh SOP. Kita dengarkan dulu bagaimana pandangan mereka. Pada kehidupan norma baru ini, penggunaan pelitup muka sama ada jenis pakai buang atau fabrik sangatlah penting dalam membendung penularan virus COVID-19. Cara memakai pelitup muka adalah sangat penting. Ramai yang tidak memakai pelitup muka dengan betul. Ilyas, kita tidak boleh pakai pelitup muka di bawah hidung. Salah tu. Bukan begitu, Ilyas. Lihat bagaimana Sheila memakai pelitup muka. Pastikan ianya menutup hidung dan mulut sepenuhnya. Pemakaian pelitup muka yang betul dapat mengurangkan risiko jangkitan. Ramai yang tidak tahu cara menyimpan pelitup muka yang betul, terutamanya semasa makan. Kita tidak boleh meletakkannya di bawah dagu ataupun disangkut pada telinga. Disisip di lengan atau siku pun tidak boleh. Contohilah Alia yang menyimpan pelitup mukanya dalam beg plastik. Pelitup muka pakai buang hanya boleh dipakai sekali sahaja dan tidak melebihi 8 jam. Bagi yang bergejala, pelitup muka pakai buang perlu ditukar selepas 4 jam. Setiap pelitup muka harus ditukar apabila permukaan dalam basah atau lembap. Bagaimana pula dengan pelitup muka yang telah diguna? Pelitup muka pakai buang perlu dibuang dengan cara yang betul. Pegang pada tali atau loop pelitup muka dan tanggalkan. Seterusnya, masukkan dalam beg plastik dan buang ke dalam tong sampah yang bertutup. Pastikan anda mencuci tangan dengan air dan sabun selepas membuang pelitup muka. Manakala pelitup muka fabrik perlu dibasuh dengan sabun pencuci sekurang-kurangnya sekali dalam sehari. Jangan lupa untuk sidai dan keringkan. Selesai. Mudah sahaja kan?
Pemakaian pelitup muka perlulah mengikut kesesuaian keadaan. Sheila, pelitup muka tidak perlu dipakai sekiranya kita memandu kereta bersendirian. Begitu juga ketika kita bersenam seperti berjoging. Ianya boleh mengganggu pernafasan kita. Pelitup muka wajib dipakai di tempat-tempat awam. Setiap orang mesti memakai pelitup muka semasa berada di luar rumah. Lupa? Rimas? Jangan dijadikan alasan untuk tidak memakai pelitup muka. Jangan leka dan alpa. Kita belum menang. Baik, kembali kepada MHI. Kita tadi telah warakan bagaimana nanti kita akan bersama membincangkan berkenaan dengan kompaun RM10,000 ini kepada mereka yang ingkar kepada SOP. Dan ini adalah di bawah Ordinan Darurat Pencegahan dan juga Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 pindaan 2021 kepada semua kategori PKP ini, PKPB ke, PKPP ke. Kalau ingkar, inilah dia akta yang telah dipinda untuk kepada mereka yang ingkar. Jadi untuk lebih lanjut kita akan bersama dengan Tan Sri Abdul Hamid Badur, Ketua Polis Negara, untuk menjawab beberapa soalan. Mungkin ada juga netizen-netizen nak dikongsikan juga. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama dengan MHI pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada TV3 jemput saya. Tan Sri, mungkin kita boleh mulakan perbincangan ini. Kita melihat bagaimana kita berhadapan dengan gelombang ketiga COVID-19 ini. Jadi pihak kerajaan telah melaksanakan perintah kawalan pergerakan ini 2 kali dalam masa setahun. Bagaimana Tan Sri melihat orang ramai terhadap mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan ini selama kita berada dalam PKP ini? Terima kasih. Apa yang dapat saya lihat ialah pada PKP yang pertama dulu, pematuhannya begitu tinggi sekali. Timbul kesedaran, rasa cemas di kalangan orang ramai apabila mendengar, melihat sendiri pembentangan statistik kes-kes positif yang semakin meningkat pada ketika itu. Jadi perasaan datang secara tersendiri, kesedaran orang ramai. So pematuhan ketika itu amat tinggi. Lama kelamaan apabila keadaan menjadi bertambah baik, dalam bahasa Inggerisnya orang ramai rasa complacent, cuai, dah mula cuai. Dan mengambil pendekatan tak mengapalah. Tak mungkin kita yang akan dijangkiti. So perasaan begitulah yang akan menyebabkan telah menyebabkan berlakunya kes di mana statistik mereka yang dijangkiti itu meningkat mendadak sehingga jadi pada gelombang ketiga. Ya. Pada gelombang ketiga ni nampaknya pada peringkat awalnya orang ramai masih lagi dalam mood yang santai-santai, tak apalah. Mereka tidak begitu rasa gerun sebagaimana seriknya yang mereka rasa ketika PKP pertama dulu, di mana semua kegiatan ditutup, kegiatan sosial dan ekonomi dihalang semuanya. Tapi yang untuk PKP 2 ni kegiatan ekonomi dibenarkan. Jadi itulah timbul pelbagai kekeliruan di sana sini apabila melihat kenderaan banyak di jalan, mereka yang pergi balik bekerja. Tetapi ada di kalangan orang ramai yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan untuk membuat pergerakan-pergerakan yang sebenarnya tidak perlu pun. Licik mereka ni kan? Ya, betul. Banyak alasan yang guna pakai lah tu. Ya. Baik. Bila kita tahu dulu kalau kita melihat pelitup ataupun topeng tu kan harganya RM1,000 ni sekeping kalau tak bawa. Ya. Tapi kita tahu ini telah dikuat kuasa sejak 11 Mac. Yang baru ini kan kompaunnya telah naikkan RM10,000 sekiranya ingkar. Ini mana-manalah PKP, PKPB, PKPP pun akan dikenakan kepada mereka yang ingkar. Jadi bagaimana Tan Sri? Ada yang kata kenapa mahal sangat? Kenapa tinggi sangat ni? Ya, sebenarnya keputusan untuk menaikkan nilai kompaun ni daripada ceiling RM1,000 kepada RM10,000 ni lama telah diperbincang, didebatkan dalam mesyuarat-mesyuarat harian di peringkat jawatan kuasa di Putrajaya tersebut, di mana saya pun turut hadir. Timbul kebimbangan daripada kalangan tertentu dan juga daripada komplain daripada orang ramai mengatakan mereka rasa marah kerana
jumlah mereka yang ditangkap dan dikompaun atas pelbagai kesalahan ni tidak turun-turun. Bermakna setiap hari 500, 600, 700 dan apabila di hujung minggu mencecah sehingga 1,000 sehari yang dikompaun. Jadi seolah-olah orang ramai atau mereka ni tidak serik. Tidak serik dan kes meningkat. Jadi mereka yang mematuhi, yang taat setia mematuhi arahan SOP ni tadi rasa begitu geram. So komplain ni datang dan kami terima komplain-komplain sedemikian. Jadi terdapat beberapa kes di mana berlaku kesalahan yang berulang. Orang yang sama. Saya bagi contoh ini bukanlah saya nak menujukan kepada ni aktiviti pusat hiburan ni Tetapi inilah yang berlaku. Degil. Ada yang tidak berlesen buka untuk beroperasi, memanggil, menjemput seberapa ramai pelanggan-pelanggan masuk ke situ Dan daripada pandangan KKM, kegiatan ini mesti dihentikan at all cost. Di mana orang ramai berkunjung dalam satu premis di mana ruang udaranya tersekat di situ saja. So virus ini begitu mudah sekali menjangkiti patron yang di dalam premis-premis tersebut. Jadi yang tuan punya premis inilah yang sepatutnya diambil tindakan. Kalau bayar setakat RM1,000 tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa Tak ada apa-apa. Pada mereka tak ada apa-apa. Tetapi dibandingkan dengan orang biasa ni orang biasa yang kena RM1,000 misalnya pada mereka RM1,000 tu pada saya pun bukan dia saja. RM1,000 tu nilainya begitu tinggi sekali. Apatah lagi RM10,000. Tapi semangat di sebalik pindaan yang dibuat terhadap dalam ordinan yang telah diwartakan ini adalah ditujukan kepada kes-kes yang saya sebutkan tadi. Itu semangatnya. Bukan ditujukan kepada yang tak pakai pelitup muka, yang tak berada pada jarak yang duduk berkumpul-kumpul di tepi pantai melanggar SOP kan. Bukan ditujukan ke situ. Ditujukan kepada kes-kes yang serius ni tadi. Lagi satu contoh saya dah sebutkan beberapa kali sebelum ini. Mereka yang melakukan pergerakan lintas negeri. Masih ada lagi? Ada. Dan ada kes yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan bahawa telah berlaku lagi satu kluster interstate travellers ni tadi. Jadi secara directnya secara terusnya tempelaknya akan pergi kepada PDRM. PDRM gagal menyekat pergerakan ini tadi. Jadi inilah orang yang beginilah yang sepatutnya dikenakan RM10,000. Dia kena dia membawa virus itu kepada komuniti di situ. Lepas itu sekiranya dia sihat, yang inilah patutnya kena RM10,000. Maknanya ordinan ini bergantung kepada kesalahan. Ya, bergantung pada kesalahan dan sebagaimana yang diamalkan oleh PDRM sebelum ni di mana dalam kes-kes compound traffic misalnya, pegawai compound diberikan budi kuasa, budi bicara walaupun dalam notis compound itu disebut RM300. Anda ditawarkan compound RM300 kerana telah melakukan kesalahan ini, potong double line ke misalnya ataupun langgar traffic light merah misalnya. Tetapi dia tetap diberikan tawaran untuk compound supaya dia tidak pergi ke mahkamah. Jadi pegawai compound ni tadi akan mendengar rayuan dia. Dia kata dia nak cepat kerana dia terpaksa pergi hospital tu, saudara dia dalam keadaan nazak, dia tak dapat berfikir. Jadi apabila lampu merah tadi dia langgar juga. Mungkinlah atas masih ada pertimbangan. Ada pertimbangan. Mungkin dia kena RM100 saja. Begitulah yang pandangan saya kepada pihak Kementerian Kesihatan. Pegawai compound ni tadi diberikan ruang untuk mereka memberikan pertimbangan dalam kes-kes yang tadi itu. Sama ada tak pakai pelitup muka, seorang peneroka lah kata tak pakai pelitup muka kena RM10,000 ke, ataupun seorang tuan punya premis perniagaan yang besar ni tadi kena RM10,000 ke, itu pulang pada pegawai compound ni tadi. Itulah saranan saya lah. Kerana kita perlu memahami bahawa ordinan menyebut tidak melebihi RM10,000 bergantung kepada jenis kesalahan. Ya, betul. Baik. Kadang-kadang tak faham, RM10,000 semua kesalahan kan? Itu yang ada ruang untuk apa. Baik. Dan ada juga yang menyatakan beberapa di laman sosial kata, adakah compound ini hanya boleh diambil oleh pihak PDRM saja, Tan Sri? Kadang-kadang tak faham, bila saman je mesti PDRM. Kalau luar daripada PDRM, mungkin mereka mempertikaikan berkenaan dengan itu. Saya nak jelaskan di sini sekali lagi Puan Undang-Undang Akta 342 ini kalau ikutkan hak milik dia ialah Kementerian Kesihatan.
Ya, dia bukan undang-undang seperti Akta Pengangkutan Jalan Raya di mana JPJ dengan pihak polis trafik ada dia punya. Jadi akta ini berhubung dengan penyakit berjangkit. Jadi kuasa Ketua Pengarah Jabatan Kesihatan ialah ke atas undang-undang ni besar. Ya. Jadi beliau telah pun memohon PDRM, kerjasama bantuan PDRM untuk menguatkuasakan undang-undang ini. So kami adalah pasukan yang membantu KKM untuk menguatkuasakan Akta 342 ni yang berhubung dengan SOP ni, SOP itu kan. Jadi kami pun sendiri rasa, ini cerita pada peringkat mulanya. Saya rasa berat tanggungjawab ni. So that's why saya menjemputlah mempelawa Angkatan Tentera, Rela, sekarang ni JPJ, Angkatan Pertahanan Awam kan, sama-sama masuk dalam tu. So bantu Kementerian Kesihatan untuk menguatkuasakan Akta 342 ni. So jadi kami tidak boleh mengutip wang denda tu. Tak boleh. Ataupun tawaran kompaun itu tadi. Tidak. Kami hanya, warga PDRM di bawah ni, hanya itu pun pangkat inspektor. Ya. Boleh inspektor saja? Ya, pangkat inspektor. Dia boleh mengeluarkan notis tu, notis tawaran kompaun tu kepada pesalah ni tadi. Dan pesalah ni tadi membawa notis kompaun ni, dia ada tempoh 2 minggu diberikan untuk dia menjelaskan. Kalau dia tak jelaskan, dia kena pergi ke mahkamah. So dia berikan tawaran tu, nak bayar denda kompaun ni ke ataupun nak lawan kes ni di mahkamah. So itu isunya. Jadi mereka ni tadi bawa notis kompaun ni tadi, tawaran kompaun ni, berjumpa dengan pegawai yang diberi kuasa kalau mengikut istilah undang-undangnya. Pegawai yang diberi kuasa dalam kes ini adalah pegawai kesihatan daerah tu. Tiap-tiap daerah ada pegawai kesihatan daerah kan. Inilah yang dikatakan pegawai kompaun ni tadi. So dialah yang ada mempunyai maknanya membayar denda bukan di balai polis. Bukan di balai polis. Polis tak boleh ambil walau 1 sen pun. Dan bukan bayarnya serta-merta. Kadang-kadang orang kata tidak kan. Bukan bayar serta-merta, tetapi diberikan tempoh 2 minggu ya. Dia akan tulis dalam notis kompaun tersebut. Denda ni kompaun RM10,000. Lepas tu anda diberikan apa untuk menjelaskannya dalam tempoh sebelum tarikh ni. Mana bawa notis tu pergi berjumpa dengan pegawai kesihatan daerah ataupun pegawai kompaun ni tadi. Baik. Saya rasa itu jelas kan, sebab pemahaman yang lebih jelas kepada kita semua berkenaan dengan kompaun Akta baru, ordinan baru ini. Baik. Tadi Tan Sri ada kongsikan berkenaan dengan bagaimana penguatkuasaan kan ramai sebenarnya yang masih lagi memikir jalan untuk merentas kan. Jadi Sekatan Jalan Raya baru-baru ini Tan Sri nampaknya viral juga, tular juga kan. Sampai kata tular komplain lagi, kata polis tak jaga hari ini dan sebagainya. Kita menyaksikan itu yang tular. Tapi mungkin Tan Sri boleh ulas sedikit berkenaan dengan Sekatan Jalan Raya yang baru ini menyebabkan kesesakan lalu lintas yang luar biasa. Saya faham tentang kecaman. Saya bersimpati jugalah dengan masalah yang dihadapi, kesusahan yang dialami ketika terpaksa beratur, queue 20 minit, 30 minit, 45 minit untuk sampai ke Sekatan Jalan Raya tu. Saya faham. Tetapi saya haraplah orang ramai lebih memahami bahawa sebenarnya peranan PDRM yang amat berat. Sekali lagi saya tekankan, amat berat. Bimbang sepatutnya kita membantu Kementerian Kesihatan untuk sama-sama memastikan bahawa tidak berlaku pergerakan-pergerakan yang tidak diberikan permit ni tadi, yang sepatutnya tidak perlu pun Tetapi naluri manusia ni kan, dia memang nak bergerak keluar daripada dia. Dia akan cuba ambil kesempatan untuk keluar daripada tempat dia, daerah dia, untuk pergi ke negeri lain, untuk RNR ke, untuk apa pun tujuannya yang tidak perlu dalam keadaan darurat ni. Sebaik-baiknya tinggal di rumah. Keluar di rumah untuk beli barang ataupun pergi ke pejabat ataupun pergi ke tempat kerja, balik, duduk di rumah. Tak perlu untuk buat pergerakan-pergerakan yang apa tadi. Pihak saya tak bolehlah nak spell out satu persatu. Jadi nampak tak bahawa setiap hujung minggu jumlah kenderaan di highway begitu banyak sekali. So jelaslah di situ ada di kalangan mereka ni yang mengambil kesempatan untuk balik ke kampung ke ataupun membuat pergerakan yang tidak perlu ni. Sebab apa puan Sebab yang dibenarkan
pergerakan yang dibenarkan dalam tempoh PKPB ni tadi ialah atas alasan-alasan kecemasan. Jadi kita hairan kenapa hari Jumaat ramai sangat orang yang cemas. Selalunya ya kecemasan ni berhubungan kematian, untuk menziarah keluarga yang sakit, tenat, nazak kan. Ataupun lain-lain alasan lah yang dipikirkan yang telah pun diluluskan. Isteri dan suami yang terpisah dibenarkan tu kan. Minta permit. Tapi yang herannya dalam kes-kes kecemasan pasal sakit ni, kenapa hari Jumaat aja? Bagi negeri-negeri yang cutinya bermula pada hari Sabtu lah ya. Bagi yang cutinya hujung minggunya hari Khamis dan Jumaat lain pula. Tapi generally yang inilah. Nampak kita dapat lihat betapa panjang, betapa banyaknya kenderaan. So kita kena bersangka baik jugalah. Ya. Ramai di kalangan itu yang membuat perjalanan yang tidak mempunyai permit. Itu dia. Tapi bila melalui pegawai-pegawai dan juga anggota-anggota yang bertugas melalui Sekatan Jalan Raya ini, Tan Sri, bagaimana kerjasama yang diberikan oleh pengguna jalan raya ini bila berada di Sekatan Jalan Raya ini? Nampaknya yalah apabila macam dalam keadaan normal sebelum ni kan ramailah pengguna-pengguna jalan raya ni dia menghargai tugas yang dilaksanakan oleh anggota di bawah ni tadi ya. Polis, tentera, rela kan, tanah awam di bawah sana dia hargai. Ramai yang kadang-kadang sampai macam-macam lah barangan yang diberikan ya. Air, minuman, makanan. Tapi sekarang ni macam apa yang berlaku sekarang ni macam bila kita perketatkan ya. Kita perketatkan tadi berlaku queue yang panjang. Jadi banyak yang muka masam lah bila lalu dekat Sekatan Jalan Raya ni. Saya faham. Tapi saya harap orang ramai lebih memahami pasal ia adalah untuk kepentingan semua. Jangan pentingkan diri kita saja. Apabila kita yang membawa virus ini menjangkiti orang lain, baru kita salah. Dan kita mesti ingat ya, kematian yang dilaporkan sebanyak 1,200 lebih dah sekarang ni ya, itu bukan statistik yang diada-adakan oleh KKM. Tanyalah dengan waris-waris yang telah meninggal dunia ni. Ya. Ada di mana instannya ya kes-kes tersebut sebenarnya di luar jangkaan patut boleh dielakkan. Ya, tetapi berlaku. Jadi kita tidak mahu akan berlaku lagi satu spike ya. Jumlah mendadak naik sekarang ni 1,400. Mungkin esok lusa tulan ya apabila orang yang membuat pergerakan lintas negeri tadi membawa virus ni keluar, dia mungkin akan cecah naik 10,000. So kepada orang ramai ya, bulan Ramadan tak lama lagi. Ini kali kedua takkan kita nak beraya dalam PKP ya, seboleh-bolehnya ingatlah bahawa ya tak lama lagi kita akan menjalani ibadah puasa. Seboleh-bolehnya keadaan negeri dalam negara ketika itu ialah statistik kes positif ni turun mendadak sehingga kan mungkinlah 2 angka baru kita rasa selamat ya. So terpulanglah kalau nak beraya dalam PKP, buatlah tadi sebagaimana yang langgarlah nasihat-nasihat yang daripada Kementerian Kesihatan ni tadi. Buatlah pergerakan yang sebarkanlah virus ni merata-rata. Dan kita menanggung akibatnya. Ya. Baik. Tan Sri, kita sudah maklum setiap tahun 25 Mac hari yang akan disambut oleh PDRM sendiri, Hari Polis. Dan tahun ini Hari Polis yang ke-214, Tan Sri. Ya. Wow. Tahun lalu tiada sambutan dilaksanakan. Tapi untuk tahun ini bagaimana, Tan Sri? Begitu juga. Saya telah pun berbincang dengan pengarah-pengarah ya. Pada saat ini ya, apabila keadaan bertambah baik, kemungkinan akan dibenarkan ya. Event-event, acara-acara berskala kecil diadakan di setiap daerah di seluruh negara ni oleh untuk nak menyambut ni peringatan ni tadi ya. Di peringkat Bukit Aman pula, di peringkat federal pula, kita telah pun bersetuju untuk mengadakan satu perbarisan ya di pusat latihan polis di dan saya amat berbesar hati katanya YAB Perdana Menteri akan hadirlah. Tetapi bergantung kepada yang saya kata perkembangan COVID ni tadi. Sekiranya dia bertambah, dia naik balik menjadi serius, kita akan batalkan ya. Demi kesihatan semua warga ni, baik PDRM ke orang ramai lah. Saya sanggup korbankan itu semua ya. Demi sambutan PDRM yang ke-214 ini, mungkin kepada kita tahu PDRM antara Barisan Harapan yang telah berjuang sejak adanya virus COVID-19 ini, mungkin
Tan Sri sendiri ada kata-kata kepada anggota dan juga pegawai PDRM. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan saya ya kepada semua warga saya yang telah pun menumpahkan tasdia dan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka dengan pada tahap yang begitu tinggi sekali. Ya. Saya rakamkan penghargaan saya kepada mereka semualah. Dan saya faham ya dalam isu COVID-19 ni ramai yang dah lesu. Saya faham dah setahun lebih dah. Sabar. Ya, kita adalah anggota satu pasukan yang telah pun ditanamkan dengan semangat disiplin ya. Sabar. Saya faham. Ya. Pucuk pimpinan di Bukit Aman ni faham tentang kekeliruan kadang-kadang berlaku di bawah sana. Tapi insya-Allah setiap masalah yang berlaku tu dapat kita selesaikan. So teruskan memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk masyarakat ya. Dan saya yakin masyarakat pun menghargai sumbang khidmat bakti yang telah dicurahkan. Baik. Tan Sri, saya ada satu soalan tambahanlah. Kan bila melihat semua ini, kita ada SOP baru, kita ada akta baru, pindaan baru kan sebenarnya dengan virus COVID-19 ini yang masih lagi menular. Pendapat Tan Sri sendiri secara individu, adakah akta yang telah dibuat, dipinda ini cukup untuk mendisiplinkan rakyat Malaysia dalam kita berdepan dengan ancaman virus COVID-19 ini? Ya. Apabila sesuatu yang baru yang dibawa ya, apa-apa jugalah pembaruan yang diketengahkan ya, untuk kebaikan sesuatu ni, untuk kebaikan masyarakat ni, kita dah menjangkakan akan wujud ya, akan wujud satu tentangan ya. Satu tentangan ya, yang kedua rasa rasa dalam diri ingin tahu lebih lah. Dia keliru ya, keliru. Jadi amat penting ya, apa juga pembaruan yang hendak dibawa, contohnya macam puan tanya tadi berhubung dengan undang-undang. Penjelasan yang secukup-cukupnya hendaklah diberikan lebih awal lagi. Yeah. Yang dikatakan mind conditioning tadi ya. Orang ramai mesti dididik, diberikan, dikongsikan dengan apakah pembaruan yang hendak kita bawa itu ya sebelum ia diwartakan satu-satu undang-undang tersebut. Itulah yang terbaik. Tetapi tentangan daripada kumpulan yang memang selalu membantah ni, membangkang ni tetap akan ada. Ya, tetap akan ada. Macam mana baik pun matlamatnya itu mereka tetap akan tentang. Yeah. Menentang apa tu. Kita faham tu. Tapi yang pentingnya majoriti orang ramai itu dapat memahaminya. Ya. Baik. Tan Sri, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kerana sudi bersama dengan Malaysia hari ini. Terima kasih juga kepada anggota dan juga pegawai polis yang telah banyak berjasa. Pengorbanan kalian kami amat hargai selama ini. Dan terima kasih sekali lagi Tan Sri Abdul Hamid Badur, Ketua Polis Negara. Kami sangat berbangga berada bersama dengan Tan Sri dan juga anggota serta pegawai-pegawai polis yang telah banyak menaburkan bakti kepada rakyat Malaysia dan juga negara Malaysia sendiri. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan membawakan perincian lebih mendalam berkenaan dengan kandah mula boleh menggalakkan pelancongan dan sebagainya. Semuanya selepas ini. Finally kita dah boleh bercuti, dah boleh spend time masa dengan family ke, kawan ke, and seterusnya dapat beri kesan yang positif kepada pengusaha hotel, pemilik hotel atau pemandu bas yang terlibat dalam industri pelancongan. Dan yang paling penting sekali, dapat memulihkan ekonomi dalam negara. Kini telah ramai pelancong yang dapat memasuki ke pulau pelancongan ini. Saya sebagai penduduk tempatan, anak jantin Langkawi, melihat ini dapat membantu menjana ekonomi penduduk Langkawi. Patutnya kena mengikut SOP yang ditetapkan lah, dengan memakai pelitup muka, sanitize tangan, mengekalkan penjarakan sosial. Sebenarnya bagi saya ia satu langkah yang positif daripada kerajaan kerana ia dapat membantu ekonomi dan sektor pelancongan yang saya rasa dah sekian lama diam dan sunyi. So saya rasa ia satu langkah yang positif yang kita perlu sambut dengan positif. Dan juga sebenarnya SOP yang ketat sepanjang kita bercuti adalah bagus untuk pemantauan. Syukur kepada Allah SWT kerana diperluan untuk rakyat Malaysia melancong di tanah air kita sendiri pada musim ini.
Jadi bagi pelancong-pelancong yang ingin melancong ke Langkawi, harapnya patuhilah SOP yang telah ditetapkan. Saya berpendapat SOP terbaru untuk industri pelancongan sedikit sebanyak telah memberi kesan ke atas resort kami. Saya juga amat berharap dan berdoa keadaan akan menjadi lebih baik dan tiada lagi sekatan rentas negeri. Rasa risau jugalah. Pasal apa kita tak tahu asal penyamai tu macam mana kan. Kita harap dalam seronok itu sama-sama kita patuh SOP. Di mana-mana pun patuh juga SOP, insya-Allah. Kita jaga kita sama-sama. Baik, ramai yang menyambut gembira apabila kerajaan mengumumkan untuk gelombang pelancongan bersasar ini dibuka untuk anda yang berada dari negeri PKPP ke negeri PKPP sahaja. Kerajaan mengumumkan perkara tersebut disebabkan untuk sektor pelancongan ini dah pun kembali merundum apabila tahun 2019 kita mencatatkan jumlah pelancong 26.1 juta, 2020 kita mencatatkan 4.3 juta. Jadi berlaku 83.4% penurunan di situ. Jadi kerajaan membuka kembali sektor pelancongan untuk memberi nafas barulah kepada anda semua yang berada dalam sektor pelancongan ini. Baik, untuk memperkatakan berkaitan dengan sektor pelancongan yang kembali dibuka untuk anda yang berada di negeri PKPP ke negeri PKPP, kita bersama dengan Encik Uzaidi Udanis, Presiden Persatuan Pelancongan Domestik Malaysia ataupun MITA. Assalamualaikum, Encik Uzaidi. Waalaikumsalam, Fazli, apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat dekat sini dan saya harapkan Encik Uzaidi pun sihat. Tadi kita dah dapat lihat pandangan orang ramai. Memang mereka ni ada yang bersyukur, ada yang menarik nafas lega apabila kerajaan membuka kembali sektor pelancongan domestik ini. Jadi bagi pandangan Encik Uzaidi sendirilah, bagaimana pihak MITA menyantuni usaha kerajaan ini dalam pada untuk kita mematuhi SOP dalam masa sama juga untuk menggalakkan sektor pelancongan ini, Encik Uzaidi? Itulah Fazli, sebenarnya sebagaimana yang kita tahu, industri pelancongan ni telah menghadapi pandemik COVID-19 lebih dari setahun. Lebih dari setahun. Dan industri pelancongan ni bergantung pada pergerakan manusia. Dan disebabkan COVID-19 ni, maka DNA, konsep ataupun model bisnes pelancongan ni pun dah bertukar. Jadi kami di industri pelancongan amat serius dalam mengamalkan dan mematuhi SOP COVID-19 ni. Maka kami sedang bekerjasama dengan pihak Malaysia Productivity Corporation ataupun MPC di bawah agensi Kementerian Minti untuk memastikan semua penggiat industri pelancongan mempunyai sijil adab dan ihdia ataupun patuh dan amal yang saya rasa amat pentinglah bagi kita. Sijil ini memastikan 7 area yang mana ketahui SOP, persediaan perniagaan, pekerjaan, pengurusan, bagaimana pengurusan, mempromosikan keselamatan dan kebersihan, membina keyakinan dan integrasi teknologi. Ini yang sangat penting. Jadi sijil ini akan memberi satu tahap yang lebih tinggi keyakinan pada pelancong ini kepada kita, insyaAllah. Ya, kita memang nak menggalakkan kita ni melancong dari negeri PKPP ke PKPP sahaja. Tetapi mungkin ada usaha daripada pihak tuan sendiri ataupun pihak MITA ini untuk menggalakkan pelancong untuk melancong ini. Dan saya nak tanya juga sebab ada ramai di antara kita ni yang berpusu-pusu nak melancong. Adakah cukup sebenarnya agensi-agensi pelancongan yang berdaftar untuk kita menjana semula ekonomi pelancongan ini? Cik Zaidi. Fazli, sebenarnya kita dah bersedia. Dah bersedia lama dah. Sebelum tahun 2019, kita bersedia untuk Tahun Melawat Malaysia di mana kita telah bersedia untuk menerima lebih kurang 30 juta pelancong antarabangsa. Tapi disebabkan pandemik ini, kita telah berubah mengenai pasaran tempatan. Jadi sebenarnya kita telah bersedia. Jadi sejak tahun lepas kami MITA amat aktif dalam mempromosikan pakej-pakej dan tempatan. Dan baru-baru ini MITA bersama Tourism Malaysia mengadakan satu kempen khas domestik bersama diskaun voucher di mana alhamdulillah kami bersyukur sangatlah kami berjaya menjual ke semua 2,255 pakej dalam masa 72 jam, dalam masa 3 hari sold out. Jadi kami amat berterima kasihlah kepada rakyat Malaysia kerana sentiasa menyokong inisiatif MITA dalam mempromosikan pakej pelancongan ini. Ya, alhamdulillah. Saya rasa bukan saja pihak MITA, malahan ramai juga di antara pemilik-pemilik hotel yang mengenakan diskaun kan kepada mereka yang ingin melancong ke dalam negara ini. Okey, baik. Sekarang ini kerajaan menutup pintu sepadan negara bermula 18 Mac. Disebabkan itulah kedatangan pelancong ke dalam negara kita ni semakin lama semakin berkurang. Tetapi andai kata kerajaan kembali membuka pintu sepadan negara ini, apakah mungkin penambahbaikan yang diusahakan daripada pihak MITA sendiri? Cik Uzaidi.
Ya, Fazli, sebenarnya tahun lepas kami telah mengajukan Tourism Virtual Summit yang dihadiri sampai lebih kurang 6,000 penggiat industri pelancongan seluruh negara, dan kami bersetujulah untuk mulakan semula industri pelancongan ataupun reset tourism dengan menggunakan 5R. Apa dia 5R ni? Kita produk event produk, research market, remodel marketing, right on teknologi dan recovery industri. Lima strategi ini amat penting bagi kita untuk kita memulakan semula industri pelancongan. Jadi kita kena proaktif dalam implementasikan industri pelancongan sebab industri pelancongan amat kompetitif. Dan kami tahu industri pelancongan ini boleh membantu memantapkan ekonomi negara. Jadi kita harus serius dalam kita meresetkan pelancongan, industri pelancongan dia. Ya, insyaAllah. Kerajaan telah pun mengumumkan untuk gelombang pelancongan bersasar ini dari negeri PKPP ke negeri PKPP. Tetapi kerajaan juga mengatakan bahawa andai kata kalau kita ni nak melancong, kita tidak boleh menggunakan kenderaan sendiri. Kalau kita nak melancong, kita kena menggunakan kenderaan yang telah pun berdaftar dengan MOTEK ataupun Kementerian Pelancongan Seni dan juga Budaya. Jadi adakah bagi pandangan Cik Zuhaidi, perkara itu seperti macam menyukarkan pergerakan setiap keluarga yang ingin bercuti itu, Cik Zuhaidi? Ya, sebenarnya kita rakyat Malaysia, kita galakkan dan mereka menggunakan travel agent yang berdaftar dengan MOTEK. Dah lama dah kita galakkan. Sebab apa? Sebab dengan melalui travel agent, kita engage dengan tour guide. Tour guide menceritakan betul-betul apa dia penceritaannya, pengalaman yang bagus untuk kita menyediakan pengalaman dan penceritaan yang bagus pada pelanggan-pelanggan kita atau pengunjung kita. Kalau kita nak sendiri, kadang kita tak tahu pun. Kita lalu tapi tengok banyak kelapa sawit. Tapi sebenarnya tempat itulah ditemui rangka manusia 11,000 tahun lepas. Penceritaan tu, Perak Man. Dan juga kita dapat mengambil unik experience yang unik. Jadi saya haraplah dengan adanya mereka mengikuti ejen pelancongan, mereka dapat lebih tahu lagi apa itu Malaysia, apa itu produk-produk Malaysia pelancongan. Sebab kita mahu rakyat Malaysia ini sebagai duta pelancongan. Pelancongan sebab industri pelancongan amat kompetitif. Jadi kita harus tahu apa produk-produk Malaysia, apa produk-produk pelancongan Malaysia yang terbaru untuk kita war-warkan melalui Facebook ke, melalui Instagram ke, untuk kita dapat tarik lebih ramai lagi pelancong bila sempadan dibuka, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Tapi betul, saya setuju apa yang Cik Zuhaidi kata. Saya pun kadang-kadang ada juga beritahu dekat rakan-rakan saya di mana banyak kelebihan kalau kita ni menggunakan travel agency. Contohnya kalau kita nak pergi ke mana-mana, contohnya kita bagi Terengganu. Terengganu tu kalau kita Google, dalam cara Google tu kita dapatlah lihat sendiri apa keunikan tarikan yang ada kat Terengganu. Tapi kalau kita menggunakan travel agency, khususnya untuk orang tempatan kan. Jadi mereka tahu bukan saja terdapat di Google, malahan orang tempatan itu tahu lagi tempat-tempat yang lebih menarik untuk kita kunjungi nanti kan. Okey, baik, untuk mengakhiri perbualan kita, Cik Zuhaidi boleh kongsikan harapan Mita lah terhadap industri pelancongan tatkala pandemik ini. Ya, Fazli, sebenarnya industri pelancongan seperti yang saya beritahu tadi, industri pelancongan amat kompetitif. Semua negara nak pelancong. Baru-baru ni kami telah menghadiri di pameran pelancongan terbesar di dunia, di ITB Berlin secara maya. Jadi kita dapati negara-negara ni sangat agresif, sangat proaktif. Jadi harapan kita industri pelancongan, kita harus merancang untuk kita membuka sempadan antarabangsa. Merancang bagaimana? Yang pertama sekali, kita penggiat industri perlu diberi utamaan untuk vaksin. Untuk apa? Untuk kita pergi ke negara-negara luar, pasaran antarabangsa, untuk kita menarik, kita mempromosikan, memasarkan. Jangan kita tunggu bila sempadan dibuka baru dan nak cari pelancong. Kita kena cari pelancong sekarang. Jangan sampai kita ketinggalan dengan negara-negara ASEAN, negara Thailand, negara Vietnam, Cambodia. Sangat agresif. Jadi kita kena harus mempromosikan sekarang. Yang kedua, ialah masa yang sesuai untuk kita tengok, kita rancang bagaimana kita boleh menubuhkan bank tourism. Sebab kita banyak produk yang perlu invest, untuk perlu dilaburkan. Dan harap dengan bank pelancongan ataupun tourism bank ni, mereka akan lebih faham risikonya, lebih faham apa dia punya imbuhannya, apa kepentingannya industri pelancongan pada negara. Ini adalah antara harapan-harapan kita. InsyaAllah kalau kita bersama-sama bersama dengan sokongan rakyat Malaysia, kita boleh memantapkan ekonomi negara ni yang lebih tinggi lagi. Kita tahu industri pelancongan kita menyediakan 4 juta pekerjaan pada rakyat Malaysia. Amat penting kita make sure dan industri pelancongan mantap dan moving forward dengan cepat. Terima kasih.
Ya, bila saya tengok Encik Uzaidi bersemangat bercakap, saya pun bersemangat nak melancong nanti. Baik, terima kasih Encik Uzaidi di atas masa yang berikan kepada kami. Baik, terima kasih Encik Uzaidi. Itu dia, kita telah bersama Encik Uzaidi Udanis, Presiden Persatuan Pelancongan Domestik Malaysia ataupun MITA. Jadi kepada anda semua yang berada dalam kawasan PKPP, bolehlah nak melancong ke kawasan PKPP. Kepada anda semua yang berada dalam kawasan PKPB sekarang ini, tunggulah pada 18 Mac nanti. Adakah akan disambung ataupun tidak? Baik, kita ingin berhenti pada seketika. Kejap lagi kita akan bersama dengan Marsila. Marsila nak bercakap berkenaan dengan menggalakkan pelancongan domestik, khususnya di Langkawi. Seketika nanti di MHI. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, baru-baru ini kerajaan ada mengumumkan mengenai pelaksanaan gelembung pelancongan bersasar. Ini pastinya bagi membantu menaikkan semula industri pelancongan domestik, dan saya pasti dengan pelaksanaan gelembung pelancongan bersasar ini dapat membantu kita rakyat, memberi peluang dan juga ruang kepada kita sebagai rakyat untuk melancong, dan pastinya ini menjadi satu pemangkin buat industri pelancongan domestik untuk bangkit ketika pandemik COVID-19 ini melanda. Dan bercakap mengenai pelancongan domestik ini, kita akan bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Pelancongan Langkawi LTA, Encik Zainuddin, yang sudah bersedia di panggilan video sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam pelancongan dari Langkawi. Okey, baik Encik Zainuddin. Ketika ini PKPP masih lagi dilaksanakan di negeri Kedah, dan kalaulah boleh Encik Zainuddin kongsikan kepada kami di Malaysia hari ini, ketika ini bagaimana situasinya di Langkawi? Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih MHI menjemput saya. Keadaan situasi semasa ketika ini di Langkawi adalah sangat menggalakkan ada sinar dalam industri pelancongan Langkawi. Apabila kerajaan mengumumkan 10 hari bulan boleh merentas pelancongan, iaitu kita panggil gelembung pelancongan bubble tourism, 11 hari bulan kita dah menerima pelancong sebanyak 4,000 pelancong melalui pengangkutan laut dan 93 melalui pengangkutan udara. Jadi kita ucap terima kasih kepada kerajaan atasnya MKM dan PKM kerana membenarkan atau isytiharkan Langkawi satu distrik sebagai PKPP. Jadi kita mengucapkan tahniah sekali lagi kepada kerajaan, khususnya kepada MKM itu sendiri dan KKM telah membenarkan pelancong-pelancong seluruh Malaysia boleh datang ke Langkawi. Jadi kesimpulan yang boleh saya katakan, sinar untuk pelancongan adalah yang terbaik, dan di situ kita boleh menjana ekonomi setempat. Jadi pada pendapat pandangan Persatuan Pelancongan itu sendiri, kita mengharapkan ada yang lebih baik lagi daripada segi SOP. Sebab sekarang ni pelancong keliru macam mana kita untuk menggunakan transport ataupun kenderaan yang dilastarkan di Motek. Sebenarnya di sini juga saya mengambil kesempatan untuk membetulkan kenderaan yang adalah didaftarkan dengan APAD, Agensi Pengangkutan Awam Darat. Jadi lesen adalah daripada Kementerian Pelancongan. Jadi kita harapkan sinar tu akan terus bersinar, disebabkan cuti 3 hari berganda pada Isyak Mi'raj ni 80% ni yang 4,000 tu daripada adalah orang Kedah itu sendiri, dan 20% adalah daripada negeri-negeri PKPP. Dan harapan saya pada 18 hari bulan ni kerajaan boleh mengumumkan berita baik supaya market tourism, market Langkawi ini adalah dua negeri yang sangat membantu, iaitu Selangor dan KL. Bukan saya kata negeri lain tidak membantu, tetapi pasaran utama domestic market itu adalah daripada dua negeri itu yang penyumbang utama pasaran domestik pelancongan Langkawi. Baik, Encik Zainuddin. Kita tahu bahawa pelancongan domestik ini sebenarnya banyak membantu ekonomi setempat. Jadi apa antara langkah yang diambil oleh pihak LTA sendiri? Okey, kita memang selalu bekerja rapat dengan rakan strategik kepada Lembaga Pembangunan Langkawi LADA
memang kita mengadakan insentif-insentif. Contohnya kepada pelancong-pelancong yang nak berkunjung ke Langkawi, kita ada package-package yang sangat menarik dengan harga-harga yang murah. Dan saya pastikan apabila pelancong datang ke Langkawi, kita akan mengambil tindakan kepada ahli-ahli kita yang menaikkan harga. Apabila pelancong tak ada, kita merayu, datanglah Langkawi. Bila orang dah ramai Langkawi, kita punya pemain industri ini akan menaikkan harga sewenang-wenang dia. Daripada situlah kita kawal supaya kita punya harga adalah sustain dengan mendapat persetujuan daripada ahli-ahli di bawah kita supaya harga tidak melampau dan pelancong boleh berbelanja, seterusnya boleh menjana ekonomi setempat. Dan dalam masa yang sama, komuniti Langkawi berasa berterima kasih dengan adanya pelancong-pelancong. Sebabnya 90% saya katakan, memang 70% orang kata kebergantungan kita kepada industri. Tapi ialah 90% sebab pekerja hotel, pemain industri laut dan udara, kebergantungan kita adalah dalam pelancongan. Baik, Encik Zainuddin, saya pasti ramai hujung minggu nanti akan bercadang untuk ke Pulau Langkawi dan sebagainya. Mungkin ada sedikit kata orang tu pesanan daripada Encik Zainuddin sendiri, bagaimana untuk mereka dalam pada mereka melancong, berhibur bersama keluarga tersayang, bagaimana cara mereka untuk terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan? Okey, saranan pesanan saya kepada pelancong-pelancong, insya-Allah datanglah Pulau Langkawi. Kita memang ada SOP yang sangat ketat dan semua ahli-ahli tentang produk pelancongan kita dah sanitize, kita ada MySejahtera dan semua ahli-ahli kita begitu bersatu padu untuk mencapai target kita ya. Target kita pada 2021 adalah 1.8 juta pelancong ke Langkawi. Last year kita target 2.5 juta, tetapi disebabkan pandemik kita mendapat hanya 1.8 juta pelancong. Pada 2019 adalah tahun kegemilangan kita, iaitu 3.9 juta pelancong dengan revenue 1.7 bilion kepada penduduk komuniti setempat keseluruhan industri. Jadi saya harapkan pesanan saya, datanglah ke Langkawi, Pulau Masuri, Pulau bebas cukai, orangnya baik, ramah mesra, dan dalam masa yang sama kita harapkan pelancong-pelancong di Malaysia ni memilih Langkawi dan seterusnya menjana ekonomi Langkawi yang kita faham sedia maklum. 1 tahun kita suffer dah, 1 tahun ada yang gulung tikar, ada yang bertahan, tapi sebagai persatuan yang berpayung di bawah kita iaitu ahli-ahli komuniti, kita terus membantu mempromosi Langkawi secara agresif dengan rakan strategik kita iaitu Lembaga Pembangunan Langkawi LADA. Itu terima kasihlah kepada LADA yang selama ini bekerja rapat erat dengan kita untuk memajukan pelancongan Langkawi. Sekali lagi, datang ke Langkawi, saya sambut anda dengan Let Us Manja You. I manjakan orang-orang datang ke Langkawi. Itu tagline kita untuk 2021. Okey, baik Encik. Pastinya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif LTA, Encik Zainuddin mempunyai harapan yang cukup besar terhadap pelancong-pelancong dan juga industri pelancongan domestik di Langkawi ini. Jadi mungkin sedikitlah harapan Encik Zainuddin kepada semua. Okey, harapan of course lah, harapan saya adalah sebagai seorang ketua pegawai ZIF yang 6 tahun memegang tampuk pimpinan, saya nakkan ahli-ahli saya mendapat manfaat daripada limpah ekonomi pelancongan Langkawi. Dan justru itu seandainya apabila harapan saya kepada kerajaan ada pengumuman yang baik pada 18 hari bulan ini supaya rentas negeri dibenarkan, dan dalam masa yang sama juga apabila merentas negeri kita memanglah mengalukan ataupun merayu kepada semua pelancong-pelancong dalam Malaysia datang ke Langkawi sebab semuanya ada di Langkawi. Itulah harapan saya supaya orang boleh melancong 18 hari bulan ini daripada kerajaan ada berita yang mengembirakan. Itu je harapan saya sebagai orang yang memimpin persatuan demi ahli-ahli saya yang saya sayang. Baik, pastinya itu bukan harapan Encik Zainuddin saja dan harapan kita semua agar pelancongan domestik ini kembali mendapat kata orang tu nafas baru. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Zainuddin kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Malaysia hari ini.
Terima kasih sama-sama Malaysia hari ini kerana menjemput saya ya. Terima kasih. Okey, baik, itu tadi Encik Zainuddin merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Pelancongan Langkawi LTA. Apa pun kita harapkan pada anda yang mungkin ingin melancong di daerah-daerah domestik ini, pastikan anda sentiasa menjaga SOP, jangan leka dan alpa terhadap setiap apa yang dipesan oleh kerajaan kepada kita semua dalam kita membendung penularan COVID-19 ini. Baik, kita nak berehat seketika dan sekembalinya nanti kita akan bersama dengan seorang penyanyi kecil molek, suara lunak sedap, Emilia. Pastikan anda terus setia bersama kami di Malaysia hari ini. Jom muat turun MySejahtera. Setelah sekian lama duduk di rumah disebabkan PKP, Ayub dan Rosnah bercadang ke pusat membeli belah. Semasa di pintu masuk, Ayub dan Rosnah membuka aplikasi MySejahtera dan mengimbas kod QR. Ayub dan Rosnah dibenarkan masuk setelah disahkan status kesihatan mereka. Ayub dan Rosnah bercadang untuk ke kedai makan. Ayub dan Rosnah membuka aplikasi MySejahtera dan mengimbas kod QR. Mudahkan dengan aplikasi MySejahtera. Tidak perlu lagi mencatat butiran pengenalan diri di setiap pintu masuk. Imbasan kod QR bukan sahaja untuk pengisytiharan kesihatan kendiri. Ia juga memudahkan pihak berkuasa melakukan pengesanan kontak jika berlaku sebarang kes jangkitan COVID-19. Selain daripada kemudahan imbasan kod QR, aplikasi MySejahtera juga menawarkan perkhidmatan lain seperti kemaskini status risiko COVID-19, mengesan dan menjejak kawasan hotspot COVID-19, MyTrace, tambah tanggungan, mengenal pasti lokasi fasiliti saringan COVID-19 yang terdekat, mendapatkan nasihat kesihatan secara atas talian, mendapatkan maklumat tambahan dan terkini, SOP pembukaan ekonomi dan soalan lazim. Aplikasi MySejahtera boleh dimuat turun melalui Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Cara mendaftar MySejahtera: klik daftar sini. Pendaftaran boleh dibuat menggunakan nombor telefon. Anda akan menerima notifikasi SMS yang mempunyai OTP. Masukkan kod OTP di ruangan yang disediakan. Masukkan butiran pendaftaran seperti nama, nombor telefon, nombor kad pengenalan, umur, jantina, bangsa dan alamat. Jangan bimbang, kerahsiaan data peribadi anda terjamin. Tetapkan kata laluan dan klik sahkan. Pastikan anda simpan kata laluan untuk memudahkan proses log masuk semula. Pendaftaran berjaya. Tekan tutup untuk kembali kepada paparan log masuk. Anda boleh menggunakan aplikasi MySejahtera dengan menggunakan kata laluan yang telah anda tetapkan. Anda juga boleh mendaftarkan ahli keluarga atau individu lain yang tidak mempunyai nombor telefon atau akses kepada telefon pita melalui fungsi urus tanggungan di dalam aplikasi ini. Aplikasi ini akan turut membantu anda memantau tahap kesihatan mereka. Pengguna dinasihatkan sentiasa mengemaskini aplikasi MySejahtera. Jom muat turun MySejahtera sekarang. Senang dan selamat. Detik yang mana ingin kau padam, hati yang mana ingin kau simpan. Adakah aku, adakah dia?
Saya rasa pagi-pagi menusuk. Bagi tusuk-tusuk. Jadu mendayu, vokal yang begitu padu. Tapi saya rasa kalau lagu itu diberikan kepada artis lain, saya rasa macam mungkin tak sampai lah. Tapi yes, bila Amelia nyanyi tu macam you all cakap lah, you all. Kan? Baik. Nombor 2 lah. Okey, Kita baik. dah bersama dengan Amelia secara maya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi-pagi dah menusuk hati kami di sini. Ya ke? Minta Dengar maaf je. lah. Memang itulah kerja saya hari-hari. Itu versi piano Ya, itu adalah versi piano. Orang kata apa macam orang kata ada yang suka yang jenis macam ni. Orang kata lebih orang kata apa intimate, lebih mendalam. Gitu. Sangat okey. Mungkin Amelia nak ceritakan Kendati ni, kisah di sebalik lagu Kendati ni. Apa kisah sendiri ke ataupun mungkin melihat pengalaman orang ke? Okey, lagu ini sebenarnya untuk tak ada yang tertulis. Jadi macam daripada skripnya, daripada sinopsis sepenuhnya. Kemudian saya sebenarnya setiap kali walaupun ia menjadi satu runut bunyi, saya nak make sure yang lagu itu menjadi ada juga orang kata apa deliver secara general. Maksudnya kalau orang tak dapat tengok cerita pun orang masih lagi boleh relate lagu tu dengan kehidupan seharian. So saya try to be orang kata berbalance lah. Cerita lagu ni adalah cerita tentang kesetiaan yang dalam macam tu. Okey. Tapi kita tahu kepakaran Amelia kalau lagu-lagunya memang yang sebegini. Saya tak tahu lirik yang lorikkan, dicurahkan tu memang menusuk kita lah. biasa dengar tahu lagu putus cinta ke, lagu derita ke apa, tapi bila sentuhan Amelia dia lain. Menyentuh jiwa kan? Dia macam merananya. Dah berada lagi. Bagaimana Amelia mendapat sentuhan sebegitu, idea-idea yang kita nak sampaikan tu biar rasa betul-betul. Saya sebenarnya suka storytelling. Maksudnya saya suka tengok movie, saya suka buku, saya suka benda yang menceritakan sesuatu dengan terperinci. Dan saya sangat bersyukur kira macam growing up, lepas tu disuapkan dengan cerita-cerita yang bagus dan saya suka nak menyampaikan dengan baik. So saya bersyukurlah macam at least dalam penulisan lagu saya dapat menggunakan manipulasikan perkataan untuk sampaikan dengan the best and real authentic perasaan dan cerita yang tepat. Ya, tadi Amelia kata lagu ini adalah lagu runut bunyi daripada drama Takdir Yang Tertulis. Dan kita pun tahu bahawa drama tu pun meletup. Takdir Yang Tertulis tu kan. Ya, jadi mungkin pandangan Amelia sendiri adakah sesebuah karya drama itu juga meletupnya yang boleh menarik perhatian ramai adalah mungkin disebabkan runut bunyi yang kena dengan drama tersebut, Amelia? Saya setuju dengan pengarah Syarul-Zad, iaitu macam drama dengan lagu harus berkait rapat. Sebab itulah dia orang kata apa macam selalu nakkan lagu tu dekat dengan dia punya cerita. Macam dia nak macam lagu tu orang kata apa sangat-sangat close dengan cerita. Jalan seiring lah Ya, seiring. Jangan gimana tu? Belum habis lagi tau. Tak, dia punya apa tu tercabut. Okey. Baik, sambung balik Amelia. Okey. Macam mana tadi? So kiranya macam benda tu kena orang kata apa seiringan seperti mana yang juga sebut tu. Tak boleh macam salah satu tu berat sebelah. Jadi memang bukan benda yang senang sebenarnya nak menulis lagu itu sehingga dia orang kata berkait rapat dengan sebaiknya. Okey, jadi Amelia, adakah Amelia sendiri selesa menyanyikan lagu Amelia sendiri ataupun ada komposer yang betul-betul Amelia teringin sangat nak bekerjasama? Sebenarnya sebelum ni pun memang saya ada nyanyikan lagu komposer lain juga. Cuma mungkin sebab saya involve secara bersama untuk menulis lirik. Tapi tak tahulah dalam masa yang di hadapan ni memang saya terbuka untuk bekerjasama. Tapi tak adalah macam mungkin bukan 100% daripada komposer lain. Mungkin kita tetap juga boleh berkolaborasi whether dari segi composition ataupun dari segi penulisan lirik. Tapi mungkin saya nak bekerjasama untuk genre muzik yang berbeza. Sebab sebenarnya saya bukannya peminat ballad kalau yang sebenar-benarnya. Amelia suka apa? Saya sebenarnya suka hip hop. Wow. Boleh duduk dengan Ellie nanti. Jauh panggang dari api. Jauhnya. Tapi boleh hip hop ke sekarang ke?
Sebenarnya saya memang tengah merencanakan lagu-lagu yang lain yang sebenarnya saya dapat membebaskan diri dari ballad. Bukan kerana saya tak suka sangat ke apa. Sebab ballad ni kita dah banyak buat sebab kita runut bunyikan mengikut cerita, mengikut kepada skrip tu. Tapi takkanlah kita lagu cerita yang sedih dan menyayat hati kita nak lagu hip hop ataupun R&B pula kan, dia tak sena. So saya harapkan 2021 ni selain saya menulis untuk artis-artis lain, semuanya setakat ini kebanyakannya ballad. Saya cuba untuk cari kelainan untuk diri saya sendiri, untuk kepuasan saya sendiri, sebab saya pasti next akan ada ballad juga. Jadi saya hadiahkan Kendati, kemudian saya hadiahkan lagu yang berentak berbeza. Ya, okey. Nanti kita pun dah tak sabar nak dengar Emilia sisi lain pula, hip hop pula nanti ya. Sebenarnya first album saya dulu masa 2007 sebenarnya saya memang ke arah R&B dan kalau orang beli album tu orang akan tahu yang sebenarnya memang dari asalnya macam tu, tapi tiba-tiba berevolusi menjadi ballad. Tapi kira pakar terror juga sebab kalau Amy kata macam saya tak suka sebenarnya ballad, saya suka hip hop kan. Tapi sentuhan kan anda tu wow, meletup. Jadi trending baru keluar 2 hari dekat saluran YouTube. Lagu Kendati ni dah trending. Jadi wow. Sekarang dah sebulan dah 1.4 million views. Ada 3 versi, 3 versi meletup tu. Jadi anda semua yang mungkin belum lagi dengarkan lagu ni, ada 3 versi. Jadi anda boleh tengok YouTube nantilah. Kita tadi bercakap berkenaan dengan Langkawi kan? Emilia dengan ceritanya Emilia ni memang besar kat Langkawi. Kan? Jadi mungkin apa yang Emilia boleh kongsikan tentang Langkawi ni? Sebab sekarang ni Langkawi pun dah diisytiharkan kawasan PKPP. Kita dah boleh pergi kat sana. Kan Emilia? Saya sebenarnya membesar di pelbagai daerah dan negeri dan Langkawi adalah salah satunya. Dan memang orang kata apa, because walaupun saya bukan berasal daripada sana, tapi orang kata apa, Langkawi is one of my favorite place in the whole wide world. Sebab dia adalah satu yang mempunyai keunikan yang sangat berbeza, and orang tak tahu yang Langkawi ni sebenarnya satu geopark, yang satu historical place. So saya memang orang kata apa, memang senang lah kalau saya rasa pergi Langkawi tu so peaceful. Tadi pun cakap kita nak shopping ke nak bercuti. Saya shopping ke nak bercuti? Saya nak bercuti. Kalau Marcella dia kata dia perlukan 1 hari untuk shopping coklat saja. Coklat sahaja tau. Kenapa saya tak mau? Belum lagi periuk, belum lagi pinggan mangkuk. Periuk lah. Saya dulu pun macam Marcella juga. Lepas tu saya macam terlalu banyak coklat sampai kena diet. Itulah yang saya terus bersara. Okey. Terima kasih Emilia. Terima kasih banyak-banyak bersama kami. Terima kasih banyak-banyak. Kami ucapkan moga maju jaya lagu Kendati ini. Pastinya ini ada pengumbat rindu jugalah lagu-lagu Emilia yang merana, meruntun jiwa. Terima kasih. Saya harapkan bukan setakat lagu yang saya nyanyikan ini Kendati, tapi saya harapkan sokongan daripada semua tentang lagu-lagu yang saya akan terbitkan untuk artis saya juga. It's much better dari Kendati for my own personal opinion. Baik, insya-Allah doa yang terbaik buat Emilia. Terima kasih, jaga diri. Terima kasih Malaysia hari ini. Love you guys. Bye. Stay safe. Okay, itu dia Emilia yang memang bakat bukan saja dari segi vokalnya, malahan boleh tulis lirik, boleh buat lagu. Wah, ini macam gift lah kan, bagus ni. Kan betul, tak ramai kan kita ada penyanyi yang sebegini, kata orang tu sangat-sangat berkualiti lah. Dan kita harapkan terus menjaya lah buat Emilia. Dan okey, kita dah sampai ke penghujungnya kan. Esok ada apa? Esok kita ada mengenai keganasan terhadap wanita. Ya, besok banyak lagi perkongsian yang akan kami letakkan lah ya, berkaitan dengan keganasan rumah tangga ni, sebab wanita ni khususnya kebelakangan ni banyaklah keganasan rumah tangga ini kan, bunuh dan sebagainya. Baik, kita nak melabuhkan tirai MHI pada hari ini, tapi sebelum itu kita nak beritahu kita labuhkan tirai ini dengan satu klip video yang menarik ni bersama dengan AJL, gabungan antara beberapa orang penyanyi menyanyikan lagu Baik Semula. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye bye. Aku rindu ramai orang, aku rindu banyak tempat, rindu banyak benda dan aku rindu mengembara. Oh, I miss a lot of people, miss a lot of places, I miss a lot of things, oh yeah, and I miss all the adventures. Ku mohon Tuhan beriku kesabaran, menempuh hariku penuh kerinduan, mengajar diriku arti kehidupan. Harus kita teruskan, we stand together, bersama-sama. Saat kita jauh dan sendiri, hanya sementara.
kau cepat sembuh. Hari-hari ku tarakan tangan, doa bebas kemana tanpa gemuruh. Ingin terbang, ku ingin terbang, bersayapkan tenang bebas tanpa gangguan. Hidup ini pasti akan berhenti, kembali indah warna kita pelangi. Bersama ya, lakar kembali yang pernah punah. Cotengan ini cuma sebentar. We stand together.